Bersama saya Aidana yang dalam rentasan berita edisi 857 dan antara paparan utama malam ini. Hidup bercerminkan bangkai. Mengapa Rumah Putih tertinggal Putrajaya? Buruh paksa, puncanya di mana? Usam menang lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketika menyeru pemuda UMNO agar mempersiapkan jentera dan memperkemaskan gerak kerja bagi memenangi pilihan raya umum ke-15, Ketuanya Datuk Dr. Ashraf Wajdi berkata, dari hidup bercerminkan bangkai, lebih baik mati berkalangkan tanah. Beliau berkata demikian pada Perhimpunan Agung UMNO yang lalu setelah mengecam semua pihak kecuali Kerajaan UMNO Barisan Nasional terdahulu di atas musibah ekonomi yang menimpa Malaysia hari ini. Rakyat sudah mencuba Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan lantaran terkesima dengan janji bulan dan bintang, termakan dengan fitnah dan hasutan kebencian. Namun akhirnya rakyat yang menjadi mangsa, kerajaan yang naik mengganti Barisan Nasional rupanya indah kabar dari rupa dakwanya. Ashraf mengecam Kerajaan Perikatan Nasional yang dakwanya tidak stabil kerana polisi-polisi warisan Kerajaan Pakatan Harapan yang ditentang dahulu masih dikekalkan. Beliau juga menyindir Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin. Apa pelan strategik untuk memancing pelabur masuk selain kesibukan beliau memancing wakil rakyat keadilan masuk Perikatan Nasional? Beliau berkata kunci kepada keutuhan ekonomi terletak kepada kestabilan polisi dan dasar kerajaan. Inilah prasyarat asas membina keyakinan dan meneguh kepercayaan pelabur. Kestabilanlah yang merancakkan pertumbuhan ekonomi hingga mencipta pelbagai peluang pekerjaan, meningkatkan keberhasilan rakyat, membina kemakmuran sekaligus menatijahkan keharmonian. Tidak ada sepatah perkataan pun Ashraf merujuk kepada pakej negara berkebajikan yang ditawarkan kepada rakyat oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang, rakan sekongkolnya dalam mencuri mandat rakyat tahun lepas. Sebaliknya, beliau menyindir PAS. UMNO adalah parti yang mendukung penyatuan demi ummah tetapi bukan dengan cara menghalalkan khianat dan merelakan parti terus-menerus dicurangi dan diperkotak-katikkan semahunya. Kelakar, sama-sama merampas mandat rakyat, kemudian meraung dicurangi dan dikhianati rakan sendiri. Ashraf tidak patut berang jika rakan berpaling muka. Itu adalah ciri-ciri pengkhianat yang partinya turut serta dengan meraihkan hasil pengkhianatan itu ketika bersama membentuk Kabinet XXXL. UMNO tidak layak bercakap soal bersih dan integriti kerana ia juga cakap tak serupa bikin. Seperti kata Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, Perhimpunan Agung UMNO kali ini beliau hanya mendengar retorik Melayu kuno UMNO. Retorik perlu menang pilihan raya umum dan retorik mahu menjadi dominan. Retorik Melayu Islam UMNO masih dalam kepompong mentaliti terjerat menyalahkan semua orang kecuali dia. Saling tak tumpah retro fitnah Melayu terancam, institusi Raja Melayu terancam dan harta umat Islam dilelong dengan contoh klasik tabung haji. 22 bulan Pakatan Harapan katanya berlaku semua ini. Walaupun semua tahu ia adalah fitnah yang sudah pun dijawab beberapa kali, khususnya fitnah terhadap tabung haji yang kini kembali ke landasannya setelah dinodai oleh kepincangan pengurusan bawah kerajaan Melayu UMNO. Bagi Ashraf, tentu beliau tidak menyebut mengenai tabung haji kerana ketika institusi Islam itu diperkosa tanpa belas kasihan kepada lebih 9 juta umat Islam yang menabung di dalamnya, beliau adalah timbalan Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Sebagai pembaca politik dan pengamal politik, saya rasa UMNO sudah hilang dayanya dengan nafas baharu yang lebih segar dan kompetitif, tegas Naib Presiden Amanah itu. Tepat sekali, tidak dinafikan UMNO masih hidup, namun ia hidup bercerminkan bangkai kerana sanggup mengorbankan integriti dengan menyokong kerajaan kudeta. Mari sama-sama kita memikirkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8, terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah
kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Jika UMNO tidak sanggup berlaku adil kepada Pakatan Harapan yang dianggapnya sebagai musuh, apa yang boleh kita harapkan kepada retorik penyatuan ummah selain terus-menerus menjalani kehidupan dengan bercerminkan bangkai? Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dilaporkan menandatangani sejumlah perintah eksekutif untuk menangani perubahan iklim. Tindakan ini termasuk menghentikan sementara tempoh pajakan tanah persekutuan yang digunakan bagi tujuan minyak dan gas serta menghentikan subsidi minyak fosil. Biden dilihat sedang berusaha memperkenalkan beberapa dasar kehijauan yang dianggapnya berupaya mewujudkan peluang pekerjaan yang besar. Pada pandangan saya, kita telah menunggu terlalu lama untuk menangani krisis iklim ini, kata Presiden Amerika Syarikat itu dalam satu majlis di Rumah Putih seperti dipetik Reuters. Beliau juga membentangkan pendekatan menyeluruh kerajaan bagi menangani keprihatinan perubahan iklim di samping dasar keselamatan nasional dan luar negara serta perancangan dalam negara. Menurutnya, membangunkan prasarana berkait iklim yang moden dan berdaya tahan dan mewujudkan tenaga bersih pada masa hadapan untuk Amerika akan mewujudkan jutaan pekerjaan baik dan berkesatuan. Ini adalah kes di mana keprihatinan dan kesedaran saling bertemu, di mana usaha menangani ancaman sedia ada di bumi ini akan meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi kita dan kemakmuran untuk semua. Apabila saya fikir tentang perubahan iklim dan jawapan untuknya, saya fikir tentang pekerjaan, ujarnya. Wakil khas Amerika bagi menangani perubahan iklim John Kerry berkata, Amerika Syarikat merancang untuk mengumumkan satu sasaran bagi mengurangkan pelepasan gas rumah hijau menjelang 2030 di bawah perjanjian iklim Paris semasa di sidang puncak antarabangsa bagi menangani perubahan iklim yang dianjurkan oleh Biden pada Hari Bumi pada 22 April ini, lapor Reuters. Sidang kemuncak pemimpin mengenai iklim tersebut akan berlangsung secara maya dan bakal disiarkan secara langsung untuk tontonan umum. Kejap, di mana kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam persidangan tersebut? Difahamkan pemimpin negara jiran iaitu Presiden Indonesia Jokowi, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc turut diundang. Rumah Putih dalam kenyataan berkata sidang puncak pemimpin mengenai iklim akan menekankan kepentingan segera dan faedah ekonomi tindakan iklim yang lebih kukuh. Katanya ia akan menjadi tonggak utama perjalanan menuju persidangan perubahan iklim pertubuhan bangsa-bangsa bersatu COP26 November ini di Glasgow. Namun Rumah Putih tidak memasukkan Putrajaya dalam senarai peserta. Situasi ini menimbulkan pelbagai persoalan. Mustahil Biden tidak tahu bahawa negara ini sudah ada Perdana Menteri baru walaupun hanya berkuasa menerusi tebuk atap. Adakah Rumah Putih melihat Malaysia terbelakang dalam menangani masalah perubahan iklim? Apa yang berlaku merupakan satu kesipuan besar buat Muhyiddin dan Kabinet Saiz XXSL-nya setelah memecahkan Kementerian Tenaga Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar yang diterajui Yeo Bee Yin kepada 3 kementerian kecil. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, Menteri Khairi Jamaluddin, Kementerian Alam Sekitar dan Air, Menteri Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Menteri Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Jelas, perubahan iklim telah hilang di dalam scheme of things. Menteri-menteri yang kini menduduki kementerian yang ada, apakah mereka mampu berhujah mengenai perubahan iklim dan faedah ekonomi berhubung dengannya? Setakat pendekatan wakaf air yang dipromosi dengan gigih oleh Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man untuk menyelesaikan masalah air, Rumah Putih tak hairan sedikit pun. Kalian kata Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan sangat buruk. Sekarang, nilai dan jawablah dengan jujur. Saham Top Glove Corporation merudum setelah Customs and Border Protection CBP Amerika Syarikat mengarahkan supaya sarung tangan pakai buang diimport ke negara berkenaan dirampas susulan menemui bukti bahawa pengilang menggunakan tenaga buruh paksa, lapor akhbar The Bloomberg. Saham syarikat tersebut jatuh sebanyak hampir 5%, tahap terendah sejak 3 Mac yang merupakan hari kedua kerugian. Ia turun 21% tahun ini iaitu antara penurunan terbesar penanda arah stok Malaysia. Menurut laporan,
Pejabat Perdagangan CBP selepas merujuk dengan Jabatan Perbendaharaan telah menjatuhkan hukuman terhadap pembuat sarung tangan terbesar di dunia itu. Katanya pihaknya telah menemui maklumat yang cukup untuk mempercayai bahawa Top Glove menggunakan tenaga buruh paksa dalam membuat sarung tangan pakai buang itu. Perintah tersebut memperluas arahan tahun lalu yang melarang import dari 2 unit syarikat berkenaan. Penemuan buruh paksa hari ini adalah hasil penyelidik CBP selama sebulan yang bertujuan untuk mencegah barang-barang yang dibuat oleh hamba abdi moden memasuki perdagangan Amerika Syarikat, kata Troy Miller, pegawai kanan yang menjalankan tugas sebagai pesuruhjaya CBP dalam satu kenyataan. CBP tidak akan bertolak ansur menurut laporan. Ini bukan kali pertama Top Glove menerima publiciti buruk berhubung dasar syarikat tersebut tentang sumber manusianya. Akhbar The Guardian pada tahun lalu mendedahkan kerajaan United Kingdom masih menggunakan sarung tangan perubatan yang digunakan sebagai PPE oleh pekerja kesihatan barisan hadapan dari sebuah syarikat pengeluar di Malaysia yang berulang kali dituduh memaksa pekerjanya bertahan dalam keadaan seperti hamba abdi di kilangnya. Top Glove berhadapan dengan pelbagai tuduhan eksploitasi daripada pekerja migran yang kebanyakannya dari Bangladesh dan Nepal, kata laporan itu. Pada bulan April tahun lalu ketika puncak wabak COVID-19, pekerja Top Glove memberitahu The Guardian bahawa mereka bekerja pada shift 12 jam, 6 hari seminggu dengan penghasilan hanya £1 sejam, iaitu kira-kira RM5.71. Tetapi mereka tidak diberi perlindungan yang memadai. Pekerja juga mengaku kepada aktivis buruh The Guardian dan media lain bahawa mereka menghadapi penyalahgunaan buruh lain termasuk pemotongan gaji yang tidak sah dan ikatan hutang, dakwa The Guardian. Bagaimanapun, pada 21 Julai tahun lalu, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata tiada sebarang kesalahan melibatkan elemen buruh paksa yang dikesan semasa satu operasi menggabungkan pasukan petugas khas Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007 dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP telah dilakukan di Ibu Pejabat Top Glove di Meru, Klang pada 13 Julai 2020, lapor bernama. Beliau menyifatkan tindakan CBP itu boleh menjejaskan kredibiliti dan imej negara di peringkat antarabangsa selain mempengaruhi keyakinan pelaburan asing terhadap negara ini. Tuduhan itu tidak adil. Mereka sepatutnya meminta kita melakukan siasatan dan seterusnya menunggu hasil laporan sebelum mengambil sebarang tindakan. Top Glove adalah keutamaan saya kerana syarikat ini dipersalahkan dan dituduh tanpa sebarang alasan. Oleh itu, saya akan mengunjungi Top Glove dan menjemput wakil dari Amerika Syarikat menerusi Wisma Putra, katanya. Pada 10 Februari lalu, bernama melaporkan Malaysia Rating Corp Berhad MARC telah meningkatkan penarafan kredit korporat Top Glove daripada AA pada tahun 2020 kepada AA Plus pada tahun 2021. Pengarah urusan Top Glove Datuk Lee Kim Miao berkata pihaknya menghargai penarafan yang tinggi diberi MARC itu. Ini menunjukkan bahawa asas kewangan dan pasukan pengurusan berada pada tahap yang mantap serta keyakinan MARC terhadap kemampanan jangka panjang perniagaan kami, katanya seperti dipetik. Nampaknya CBP langsung tidak terpesona dengan penarafan tinggi tersebut. Top Glove tetap didakwa mengamalkan tenaga buruh paksa oleh kerajaan Amerika Syarikat. Apa nak jadi dengan negara kita? Syarikat pelaburan dari luar negara cabut lari. Syarikat tempatan didakwa guna buruh paksa. Inilah akibatnya apabila kerajaan membiarkan syarikat mengambil migran sebagai sumber buruh murah mereka. Justru, apa yang tinggal buat ekonomi dan rakyat marhin? Parlimen wajar bersidang untuk membincangkan isu ini. Inilah akibatnya apabila tindakan yang dibuat terhadap seseorang itu bukan berdasarkan merit sesuatu kes tetapi lebih kepada untuk menutup kebejatan yang dilakukan. Mahkamah Tinggi Malaya di Kota Baru Kelmarin menolak saman air Kelantan Sendirian Berhad AKSB yang difailkan terhadap Datuk Husam Musa. Hakim Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh di dalam penghakimannya mengarahkan agar kos perbicaraan dibayar oleh AKSB kepada Husam. AKSB mengambil tindakan saman terhadap Husam selepas Senator Pakatan Harapan tersebut membuat kenyataan bahawa syarikat berkenaan menyeleweng berhubung projek bekalan air di Merbau, Condong, Kelantan.
Dalam satu sidang media pada Mac 2018, Husam mendakwa berlaku keraguan dalam pemberian tender mereka bentuk, membina dan menyiapkan kerja-kerja mekanikal serta berkaitan untuk skim bekalan air Merbau Condong fasa kedua bernilai 27.1 juta ringgit oleh AKSB. Menurut Husam, apa yang mengelirukan, surat tawaran kepada dua syarikat masing-masing CDAH Construction Sendirian Berhad dan JV Jangka Prestasi Sendirian Berhad dikeluarkan pada 22 Januari 2015. Namun syarikat berkenaan hanya didaftarkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM pada 9 Mac 2015. Husam diwakili pasukan peguam yang terdiri daripada Syamsul Baharin Abdullah, Alwi Abdul Rashid, Nur Azham Yahya dan Rusilawati Zakaria. Manakala Air Kelantan diwakili pasukan peguam yang diketuai oleh Pengerusi Lujnah Undang-Undang PAS Kelantan Nik Bahrom Nik Abdullah. Februari lalu, dalam satu kes yang berasingan, Mahkamah Tinggi Kota Baru mengetepikan taksiran ganti rugi RM50,000 untuk kes saman fitnah Husam Musa terhadap bekas pengetua sekolah agama di Kelantan, Masri Cik Yusof. Mahkamah kemudiannya menetapkan nilai ganti rugi baharu sebanyak RM150,000 dengan kos RM5,000. Pada 2018, Mahkamah Tinggi Kota Baru membenarkan saman dan tuntutan Husam terhadap Masri susulan tulisan berunsur fitnah di Facebook dengan kos RM10,000, manakala jumlah ganti rugi pula akan ditaksirkan oleh mahkamah kemudian. Namun selepas rayuan, Hakim Mahkamah menetapkan ganti rugi dinaikkan kepada RM150,000 dan kos RM5,000, kata Peguam Husam Muhammad Faiz Fadzil. Pada Jun 2019 pula, Husam menang kes saman fitnah terhadap Datuk Dr. Wan Zawawi Wan Ismail berkaitan penyiaran tulisan di akaun Facebook Zawawi. Di dalam status Facebooknya, Zawawi menuduh bahawa Amanah Negeri Kelantan menerima duit dari seorang tauke judi dari parti DAP untuk digunakan bagi menjatuhkan kerajaan PAS Kelantan. Fitnah itu disertakan dengan gambar Husam. Zawawi ketika itu merupakan ahli lajnah politik dan pilihan raya PAS Kelantan dan juga Ketua Eksekutif Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK. Mahkamah membuat keputusan Husam telah berjaya membuktikan kesnya dan memenuhi kriteria kes fitnah. Sehubungan itu, Zawawi diperintah membayar ganti rugi dengan jumlah yang akan ditaksirkan oleh mahkamah, menarik balik artikel berkenaan, menyiarkan permohonan maaf kepada Husam di Akhbar Nasional selama 1 hari dan membayar kos perbicaraan sebanyak RM50,000. Mahkamah juga mengeluarkan perintah tegahan injunksi terhadap Zawawi daripada mengeluarkan apa-apa pernyataan fitnah terhadap Husam lagi. Sebelum pilihan raya umum ke-14 yang lalu, antara serangan utama PAS terhadap Amanah ialah parti itu ditaja oleh toke judi dari DAP. Selain Husam, pemimpin Amanah yang sering menjadi mangsa fitnah ialah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Adakah pemimpin PAS akan berhenti memfitnah? Apabila penipuan boleh menjadi bohong syar'i, bagaimana hendak menghalang fitnah? Apapun, rakyat tahu apabila pemimpin menipu kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.